Lepas tu kita akan berbicara berkenaan dengan politik pula. Lepas tu insya-Allah. No sound? Tak dengar ke? Dengar tak suara saya? Boleh dengar dengan elok tak? Ada orang kata no sound. Dengar? Okay, thank you. Okay, tap skrin sampai 5K. Lepas tu kita akan mulakan topik perbincangan kita lah hari ni macam biasa. Thank you Noel. Tap skrin dulu. Thank you yang bagi gift. Thank you Ahmad Sofian. Thank you New World tadi. Tap skrin share. Tap skrin share. Ari tanya, kenapa pipi? Kenapa? Ada apa pipi saya? Kenapa dengan pipi saya? Kenapa dengan pipi saya weh? Okay, tap skrin. Thank you Naza. Thank you so much. Tap skrin korang. Waalaikumsalam. Thank you users. Thank you so much. Semangat Palestin tu ya, betul. Semangat Palestin. Okay, tap skrin korang. Tap cepat 5K. Isu apa malam ni? Kena dengar dulu lah baru tahu isu. Sebelum tu korang kena tap skrin dulu. Wow, dah lebih 5K. Waalaikumsalam. Okay, pada siapa yang nak naik, silakan boleh naik ke live kita. Okay, first of all saya nak komen lah. Tadi saya dah tertengok lah sekejap berkenaan dengan live Abang Zul Yahya. Dia masuk live Salim. Dan saya nak mengatakan di sinilah, Salim sudahlah berpolitik berkenaan dengan menggunakan peribadi ni. Tak ke mana-mana kita perginya. Orang lain berpolitik. Kalau kita berpolitik asyik nak mengatakan, oh saya tak suka Anwar Ibrahim sebab dia begitu begini, masih lagi nak membuat jenayah kazaf dan sebagainya. This is a non-moral political sense lah pada saya, kan. Kita sorry saya pakai putih jadi korang tak nampak tulisan. Saya pakai putih jadi korang tak nampak tulisan. Tapi saya suka pakai putih, saya nampak berseri kalau pakai putih. Perasan. Okay, jadi pada saya, kalau kita nak politik, teruskan politik. Jangan kita ni asyik nak membuat jenayah kazaf dan sebagainya. Sebab itu adalah sikap orang tak matang lah kan, membuat jenayah kazaf ni. Dan saya nampak bahawa dia tak boleh bawa ke perbincangan politik. Dia asyik nak tanya, Pihak Max tak bermoral dan sebagainya. Tetapi bermoral sangatkah pemimpin sana? Kalau saya ada di situ, saya akan mengatakan, who are you going to replace selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Who is more capable than Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri? Sedangkan pemimpin yang korang nak angkat tu sekarang ni tengah cuak berkenaan dengan masalah kes mahkamah dan sebagainya. Kan, jadi hari ni contribute to Palestine. Malaysia stand with Palestine. Okay. Jadi ada okay. Jadi saya nak sentuh sedikit berkenaan program sekolah, sebab ada orang politik kan berkenaan dengan isu itu juga. Program Solidariti Palestin di sekolah katanya tersasar. Ya, saya ini adalah tanggungjawab sebenarnya guru-guru yang memantau sepatutnya KPM. Okey, jadi firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, menjadi saksi dengan adil. Jadi
Dan janganlah sekali kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Jadi ada setengah pihak yang nak menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia bencikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia cuba mempolitikkan apa sahaja berkenaan dengan apa kerajaan buat hari ini. Termasuklah usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu Palestin ni. Kan? Jadi dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi niat kita berada di sini hari ini, contohnya di live ini, Allah dah tahu dah kita niat ni sebenarnya untuk apa. Adakah kita ikhlas untuk menyokong Palestin? Adakah kita ikhlas untuk berpolitik? Adakah kita nak menyebarkan kebenaran? Adakah kita nak memfitnah orang lain? Adakah kita ni nak mewujudkan kebencian kepada orang lain dan sebagainya? Kan? Dan semua orang tahu bahawa saya tak nak sebutlah seorang mufti tu memang dia tak suka kepada DAP ni. Kebencian itulah yang menyebabkan dia setuju projek Tebuk Atap yang menjatuhkan kerajaan PH terdahulu, kan, dan menyebabkan huru-hara dan pengurusan COVID yang tidak efisien. Dan kita dapat tahu pula laporan audit 2021 menyatakan banyak ketirisan, bukan ketirisan, tidak masuk akal lah, purchase yang tidak masuk akal yang dibuat melalui WhatsApp, yang dibuat melalui WhatsApp. Dan lepas tu bayangkan kita ni kalau nak beli sesuatu dalam online pun kita recheck, kita double check, kita pastikan benda tu ada warranty atau tidak, kan. Kalau kita nak beli benda yang berharga lah, ataupun kita boleh pulang balik kalau benda tu tak berkualiti, rosak dan sebagainya. Kita beli pakaian sendiri pun, contoh saya beli tudung ni, kalau tudung yang sampai tu melalui online koyak lah contohnya, adakah saya tidak akan memulangkan balik? Adakah saya tak akan komplain? Of course saya akan komplain, dan peniaga itu akan ganti apa yang rosak itu, betul tak? Sebab itu hak saya sebagai pengguna. Takkanlah membeli satu benda yang mahal seperti ventilator yang melibatkan nyawa, yang melibatkan rakyat dan juga duit wang negara ini sampai tak ada waranti langsung. Dia macam orang buta membeli, kan. Jadi hari ini kita dapat lihat mereka ini menyerang DAP sebenarnya kerana mereka rasa itu adalah sasaran mudah. Itu apa yang saya nampak dah. Dan selain daripada DAP, sebenarnya ramai lagi pihak yang mengkritik penganjuran thank you Rizwan, seumpama solidariti Palestin di sekolah itu, kan. Beza program PMX di Aziata selepas balik dalam siri rundingan dengan negara kuasa Islam seperti Arab Saudi, Turki dan Mesir ni, program di Aziata itu menekankan soal kemanusiaan, hak asasi dan juga keadilan. Dan program di Aziata ini menyuarakan ada juga duta-duta luar negara yang dijemput ke sana. Kan. Jadi pemimpin bukan Islam seperti wakil daripada agama Buddha, agama Kristian pun berada di sana dan menyatakan pendirian terhadap menyokong Palestin itu sendiri. Dan tiba-tiba anak sekolah yang masih kecil dipakaikan kostum pejuang Hamas dengan senjata di tangan. Dengan iklim politik kita yang masih panas lagi ni, kita boleh nampak termasuklah ugutan-ugutan kepada pemimpin kerajaan memakai kostum pejuang tersebut tidak sesuai dan memberikan kesan yang tak pasti kepada pelajar tersebut. Jadi oleh itu tindakan perlu diambil dan dihentikanlah benda yang macam ini bagi saya, dan wajar dikritik. Orang dewasa pun semasa demo di KL tidak memegang senjata walaupun senjata mainan. Jadi apa perlunya mereka ni nak beri kepada anak-anak kecil ni, kan. Kepada anak-anak kecil, saya nak pinkan orang ni dan saya nak invite dia ke atas. Sekejap silakan Encik Hashim. Encik Hashim telah membuat fitnah terhadap saya di situ. Dan saya tak maafkan Encik Hashim dunia akhirat sehingga Encik Hashim datang dekat live saya dan meminta maaf dekat saya. Terima kasih kerana beri pahala Encik Hashim lah.
Terima kasih kerana beri pahala Cik Hashim kepada saya. Cik Hashim telah menuduh saya ni tuduhan berat ni Cik Hashim. Kan? Tengoklah akhlak-akhlak penyokong belah sana. Kan? Dia tak boleh nak menyaingi kita, dia tak boleh nak berhujah dengan kita, dia buat satu tuduhan berat kepada kita. Inilah puak-puak yang kononnya memperjuangkan agama. Agama apa yang kau perjuangkan sekarang ni, aku nak tanya. Kalau berani sila naik. Terima kasih Sni. Kalau berani sila naik. Berani tak nak naik sebenarnya? Mesti tak berani kan? Terima kasih Sni 83. Jadi berkata benarlah walaupun pahit, walaupun nak berkata bahawa masa tahun 2021 pemimpin ataupun duta Timur Tengah gaji buta tu menyatakan hasrat bahawa semasa mereka menjadi kerajaan, mereka mengambil sikap berkecuali dalam isu Timur Tengah ni. Jadi itu adalah sesuatu yang memalukan. Semua perkara yang menjurus kepada perbuatan ekstremis termasuk di sekolah juga seperti yang saya cakap tadi wajib ditolak dan dari peringkat awal lagi lah. Okey, baik. Dan agak dangkal bila ada pihak yang nak samakan kanak-kanak memakai pakaian ala tentera Malaysia dan ala Hamas. Dan pakaian ala tentera Malaysia tu ada ciri khas mewakili Malaysia atau sekurang-kurangnya dipastikan dengan mudah sebagai pakaian tentera lah. Tentera ni sentiasa dianggap positif, dianggap sebagai mempertahankan negara. Itu tak ada masalah. Beza dengan pakaian ala sebelah sana tu yang turut digunakan pasukan peganas. Ada kumpulan peganas Timur Tengah sesuai dengan tradisi pakaian mereka. Kita khawatir anak-anak sekolah ini tak mampu nak bezakan Hamas dengan peganas itu sendiri sebenarnya. Jadi budaya seperti ini kita tak perlu bawa ke Malaysia dan tak wajar sama sekali dibawa ke sekolah. Sekadar maflar macam ni dah memadai lah, ataupun memakai ikat kepala yang Free Palestine atau sebagainya lah kan. Saya kata tak boleh nak bezakan Hamas atau pengganas. Sebab ISIS pun memakai balut muka macam itu juga. Jangan nak spin ayat saya. Okay, tolong walaupun yang jap, saya nak invite Mamat ni dekat atas. Berani tak? Saya kata nanti anak-anak ataupun budak-budak ni tak boleh nak bezakan sama ada pakaian itu pakaian Hamas ataupun pakaian pengganas. Jangan nak spin ayat saya. Puak-puak walaupun ni nak tunggu kita ni, dia nak kerat dekat situ, lepas tu dia nak kata kita kata Hamas pengganas. Masya Allah, subhanallah. Tak baik fitnah orang bang. Saya kata mengenai pakaian. Saya kata mengenai pakaian yang dipakai oleh pejuang barat tu. Sebab kalau kita suruh anak-anak kita ni pakai pakaian yang seperti itu, ISIS pun pakai pakaian seperti itu. ISIS pun pakai pakaian yang menutup muka macam itu. Kan dia pakai serban yang macam ni, kain macam ni. Saya tak nak tunjuk, nanti TikTok ban saya. Saya tak nak tunjuk. Jadi jangan tak payah. Kalaulah baju tentera kita ni lain. Baju tentera kita ni lain corak dia. Baju yang dia orang pakai kat sana, setahu saya, dia pakai seluar hitam kan, seluar tebal hitam tu. Lepas tu baju tu saya tak pasti. Lepas tu dia balut ni muka dia dengan kain macam ni. Okay, jangan nak samakan pakaian itu kita kena pakai macam itu. Dia seolah-olah nak bezakan. Saya tak nak tunjuk. Saya boleh tunjuk tapi contoh dia. Tapi nanti ada yang nanti kan saya kena suspend. Gitu je lah. Walaupun ni dia sukalah sebenarnya nak spin ayat kita. Thank you Nizam, Masya Allah. Thank you so much. Paus berterbang. Okey, terima kasih kepada Paus sebentar tadi. Okey, niat murni KPM hanya nak mengadakan Minggu Solidariti. Thank you Khadijah, thank you Kamal. Palestin di sekolah bertujuan apa? Bertujuan untuk memberi kesedaran kepada anak-anak kita apa yang berlaku di luar sana. Cuma disalah tafsirkan apabila segelintir anak-anak ataupun mungkin bapaknya walaun ke yang ada semangat berkobar-kobar, dia bawa senjata mainan, memberi satu mesej yang kurang baik ataupun satu stigma orang kata, ditambah pula dengan propaganda yang kita nak
Ya, kita tahulah parti mana yang pernah berarak dengan cosplay tu kan. Jadi inilah, jangan jadikan benda ni normalisasi dan mempromosikan ini ke dunia yang sebenar. Sebab di Malaysia kita ni tak perlu pun cara yang macam itu untuk menampakkan sokongan. Sedangkan kita kibarkan bendera Palestin itu pun sendiri dah satu sokongan dah. Dan kalau tempoh ini, kalau kita dapat lihat, kita ni, sedangkan kita ni duduk kata Islam itu adalah agama rahmah, agama yang sejahtera. Kalau dalam tempoh hari ini tak ada yang bawa senjata mainan di sekolah, tak timbul perdebatan ini, tak timbul berkenaan dengan ini. Lepas tu dengan pakaiannya, tengok tak video tu yang cikgu tu sendiri yang tampil perarakan dengan guru-guru perarakan, yang murid duk tengok guru tu dengan pegang macam senapang kan, dengan pakaiannya yang bertutup seperti Hamas. Seperti bukan Hamas saja yang berpakaian begitu, negara luar memang pejuang mereka memang berpakaian begitu. Jadi hak tak setuju bukan sebab solidariti tapi pengisian. Jadi ada baiknya pengisian solidariti itu berkisarkan tentang sejarah dan memupukkan isu kemanusiaan itu sendiri, dan yang lain-lain bersesuaian dengan bukan Islam. Selain daripada doa, solat hajat dan kunut nazilah untuk pelajar-pelajar Islam, tak cukup dengan semangat, perlu pupuklah didikan dengan maklumat yang betul. Kita jangan bagi maklumat yang salah, terutama sekali semata-mata nak benci kepada kerajaan sekarang ini. Dengan kerajaan hari ini, korang nak mainkan isu berkenaan dengan kononnya tak cukup kuat, tak cukup lantang, tak cukup tegas kan. Hak tak setuju tu perkara biasa. Kita faham negara kita ni demokrasi, kita boleh berhujah, tapi jangan hujah cara belakang-belakang lah. Naiklah ke atas ni untuk berhujah. Jangan nanti kau rekod skrin, lepas tu kau buat shot sendiri, kau rekod sekerat-sekerat, lepas tu kau buat fitnah terhadap orang. Itu tak adil lah katakan. Nak berhujah, naik ke atas ini dan boleh nyatakan pendapat anda depan-depan. Jangan jadi pengecut, lempar batu, sembunyi tangan. Pun begitu, Menteri PMS dah jelaskan tak ada masalah pun nak diteruskan, cuma perlu ikut peraturan dan panduan yang ditetapkan. Berkenaan dengan DAP pula, mereka hanya cari sisi yang tak elok berkenaan dengan segelintir pemimpin DAP ni. Sisi yang elok, dia orang buat-buat tak nampak dan tak mahu nak kongsi pun. Contoh dalam isu Palestin, dalam himpunan Malaysia bersama Palestin tempoh hari, ada menteri daripada DAP yang ajak rakyat supaya beli produk keluaran Palestin itu sendiri. Jadi daripada situ kita dapat lihatlah sebenarnya pendapat daripada mereka ni bukannya semua perlu disetujui pun. Jadi apa yang Menteri DAP itu katakan dapat membantu menjana pertumbuhan ekonomi diorang. Dan beliau sendiri setiap tahun beli kurma dan minyak zaitun made in Palestine. Jadi mulai hari ini, kalau yang tak tahu lagi, mungkin boleh cari kurma dan minyak zaitun made in Palestine. Okey, tanda kita ni nak menyokong ekonomi diorang. InsyaAllah lah kita boleh bantu apa saja yang boleh kan. Dan PMX hari ini bertemu dengan Perdana Menteri Belanda. PM Belanda ketemu dengan PMX hari ini. Belanda hormati pendirian Malaysia berhubung dengan isu Palestin, setuju perlu ada langkah segera untuk hentikan serangan. Thank you Pra. Jadi Malaysia setuju laksana usaha penggalian dan pemulihan kapal karam lama termasuk milik Belanda dengan syarat yang ditetapkan, dan Belanda setuju bantu Malaysia dalam sistem tebatan banjir melalui penghantaran kepakaran. Nampak tak di situ, Malaysia dan Belanda setuju meneruskan kolaborasi dalam industri sawit untuk 5 tahun lagi. Jadi inilah saya nampak satu hubungan akrab lah dengan Perdana Menteri Belanda dan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Alhamdulillah Belanda walaupun mengambil sikap berkecuali semasa PBB hari tu, di PBB hari tu, Netherlands, yes, dia ambil
walaupun hari tu di PBB hari tu Netherlands, yes, dia ambil kita mempunyai pemimpin negara yang lantang dan berani dalam isu Gaza Palestin ini. Itu yang sehingga mereka ni koyak dan meroyan lah saya tengok berkenaan dengan dan Perdana Menteri Belanda memberi jaminan membawa suara Malaysia di Eropah berkenaan dengan apa yang berlaku di Palestin, dan kenyataan tersebut dikongsi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Okay, dengarkan sendirilah. Tetapkan supaya ada usaha untuk menjamin keamanan dengan henti serta-merta serangan ganas dan biadab atas rakyat, terutama yang tidak berdosa, anak-anak kecil, wanita dan orang awam, hospital dan sekolah. Dan saya kata ini hanya kerja yang paling biadab dan tidak tamadun. Dan Israel patut lebih faham kerana mereka menjadi mangsa. Tapi sekarang kezaliman mereka itu boleh menandingi apa yang dialami dalam zaman Holocaust di bawah Hitler. Dia menjawab mengatakan pertama dia setuju supaya ada langkah-langkah menyegerakan langkah memberhentikan serangan, tapi dia minta laluan supaya dia terus menghubungi pemerintah rejim Israel dan juga melalui Qatar supaya dapat ada rundingan menghentikan serangan itu. Keduanya dia setuju langkah-langkah tambahan seperti mana dia dapat teruskan melalui Presiden Al-Fatah Sisi Mesir. Jadi saya sekurang-kurangnya puas hati kerana dia dapat memahami pendirian kita dan tahu tentang kesan, dan dia akui bahawa sentimen rakyat Belanda itu telah berubah. Kalau dulunya majoriti mendukung serangan Israel, bersikap Eropah, dan sekarang majoriti itu tidak bersetuju tentang serangan berterusan. Okey. Itulah sedikit daripada intipati apa yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan bila dia bertemu dengan Perdana Menteri Belanda, walaupun asalnya masa dia orang mengundi baru ni, Belanda ni mengambil sikap berkecuali dalam pengundian. Dia berkecuali lah, maknanya dia tak kata dia bersetuju gencatan senjata, dia tak kata dia menyokong serangan tersebut. Dia ambil sikap berkecuali, tapi bila dia berjumpa dengan Datuk Seri Anwar, dia faham, dia berjumpa dan dia mengatakan bahawa dia faham kenapa Malaysia lantang, khususnya Datuk Seri Anwar ini lantang mengutuk rejim Zionis Israel ini yang membuat serangan berterusan kepada rakyat Palestin itu sendiri. Alhamdulillah lah, insyaAllah Datuk Seri Anwar Ibrahim kita ni sentiasa cubalah untuk mengajak masyarakat dunia khususnya untuk bersama-sama mengecam Israel dalam perbuatan mereka ni. Dahlah kau ambil tanah orang, kau nak hapuskan etnik itu kan, kau datang menumpang, lepas tu kau buat macam negara kau sendiri, kau hapuskan tuan rumah. Dia seolah-olah, saya tak tahulah kan, inilah manusia perosak nama dia. Okey, mungkin kawan-kawan yang nak naik silakanlah. Oh, Tok Adi dah tadi request. Assalamualaikum Yani. Okay, Assalamualaikum juga untuk semua kawan-kawan yang mengikuti live ini. Okay, satu pencerahan dan juga satu mukadimah yang amat baik daripada Cik Yani. Saya menghargailah apa yang Cik Yani cakap tu. Okay, kebanyakannya adalah fakta yang amat tepat dan betul. Lebih lagi mengenai Malaysia sekarang ni tentera kita dah bersedia untuk pergi ke Palestin sebagai pengaman. Yes, tapi keputusan daripada Menteri Luar. Sebab 5 hari lepas dia sebenarnya, Malaysia sebenarnya tunggu keputusan PBB dalam menghantar tentera lah, dan setakat ini hanya menunggu keputusan Menteri Luar. Ya, betul.
Sebenarnya tak lama lagi lah tu kita dah mendapat green light daripada PBB untuk menyertai tentera pengaman. Kalau tak silap saya, Malaysia akan menghantar seramai 600 orang. 600 orang personal yang akan dihantar ke Gaza sana. InsyaAllah kalau tak ada halangan mungkin dalam minggu ini atau paling lambat minggu depan. Kemudian juga PMX pun telah mengarahkan Menteri Luar untuk memanggil sidang tergempar Pertubuhan Negara-Negara Islam atau OIC untuk membincangkan keadaan terkini dan pendirian negara-negara OIC berkenaan dengan isu Palestin dan juga isu penjajahan Israel yang semakin menggila dan semakin membabi buta. Kalau saya tengok serangan dia terakhir ini memang sangat membabi buta. Kemudian apa lagi ya, okey, setakat itu dulu Ryan ni. Nanti saya up balik. Okey. Sebenarnya satu lagi kekeliruan oleh walak-walak ni berkenaan dengan isu solidariti Palestin dan juga Kementerian Pendidikan adalah apa tahu. Dah 9 hari dah sebenarnya Kementerian Pendidikan ni dah keluarkan satu surat dan hebahan di laman web untuk pelaksanaan Minggu Solidariti ni. Dan jelas dalam surat itu tak pernah tercatat bahagian yang tak boleh bertakbir. Tak pernah. Dan tak boleh melakukan sebarang aktiviti kerohanian. Tak pernah ada pun. Maknanya nak solat hajat ke, nak baca kunut nazilah ke, nak apa-apa saja yang berkenaan dengan kerohanian, nak berzikir ataupun apa saja. Sebenarnya kasihanilah sebenarnya guru dan sekolah yang cuba untuk melaksanakan program ini sebaik mungkin. Jangan kacau atau ganggu. Ini yang kita nampak lebay-lebay walak-walak cuba buat. Dia cuba menjadikan solidariti dengan Palestin di sekolah ini adalah satu macam mana dia nak ganggu emosi, dia nak ganggu perjalanan solidariti itu sendiri. Dan mana-mana sekolah yang mengeluarkan arahan di luar senarai garis panduan yang dikeluarkan oleh KPM, siapa-siapa boleh menyatakan kepada KPM. Dan bukannya hanya mengeluarkan bisik-bisik, saya dengar, saya rasa begitu, begini. Jangan buat hearsay, jangan buat fitnah, jangan buat cerita. Jika terlalu banyak kemarahan anda kepada Zionis, lahirkan dalam bentuk solidariti mengikut kapasiti masing-masing. Yang mana ada perniagaan, silakan bersolidariti. Yang mana ada sekolah swasta ataupun yang mana ada apa-apa saja, silakan lakukan mengikut cara anda sendiri. Macam semalam Dani masuk kelas kita. Thank you Atifiza, thank you Mi. Dia masuk kelas kita, dia ada buat satu lagu ditujukan kepada Palestin, dan itu cara dia untuk express mengenai dia punya sumbangan lah, maksud saya. Kan sumbangan terhadap Palestin ini dengan cara dia sendiri, dengan lagunya, dengan bibit-bibit kata-katanya. Jadi kalau kita dengarlah rintihan guru-guru dan pentadbir yang diganggu oleh mana-mana individu yang tak bertanggungjawab, maka KPM sendiri tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Jadi inilah, janganlah dengar badak, janganlah dengar buntal, janganlah dengar mamat kari, janganlah pergi dengar beruang, kan. Banyak tu, kalau hari naik dia boleh cerita berkenaan dengan binatang-binatang itu, hikayat binatang itu. Betul. Jangan pergi dengar. Okey, sebenarnya lingkup tu macam gitu. Betul. Ya, sebenarnya yang ni KPM kan dah bagi garis panduan yang sangat cantik saya rasa untuk setiap sekolah untuk menyatakan solidariti terhadap Palestin. Tapi kena ikutlah garis panduan tu. Jangan sampai orang kata melampaui batas. Jangan sampai solidariti itu dapat menimbulkan atau
menjadikan anak-anak kita tu sebagai pelajar yang masih mentah, menjadi orang kata akses kepada alat-alat ataupun seperti contohnya senapang macam tu kan. Ini saya rasa bukan budaya kita sebenarnya. Memang dari peringkat awal kita boleh mendidik semangat patriotik dan sebagainya, tapi bukan cara dengan macam itu. Kalau kita tengok di Amerika sendiri, ada setengah kawasan atau sekolah swasta ya, private, dia pun macam tu juga. Bahkan dia orang dibuka cerita, dipaparkan di TV kan, cerita-cerita yang berunsurkan ganas. Dan satu hari nanti yang ada di antara pelajar-pelajar tersebut, bila terjadi tekanan mental, dia beli senapang sendiri tau, dia curi, dia beli senapang sendiri, and then dia bantainya juga kawan-kawan satu sekolah dia dulu tu. Ini pernah terjadi di Texas kalau tak silap saya. Tahun ni saya tak ingat lah. Cuma di Palestin lain. Kalau di Palestin, bagi saya mereka memang dilahirkan untuk begitu. Setiap orang tua tanamkan jiwa pada anak-anak dia untuk menjadi seorang syahid. Jadi dari peringkat awal pun mereka dah ajar macam tu. Sebab keturunan mereka adalah keturunan syahid. Mereka ditakdirkan untuk menjaga tanah leluhur mereka daripada dirampas lagi oleh pihak laknatullah Israel ini. Cuma ada segelintir pihak di sebelah sana ni yang masih memainkan isu-isu ni, apa yang KPM bagi pun pelajar-pelajar dan juga guru-guru di sekolah kan, malah mereka spin lagi seolah-olah apa tindakan kerajaan yang buat semua tak betul. Kalau betul, bagilah idea kamu tu apa, kalau kerajaan tak betul kan. Tapi ini tak ada, idea dia tak ada, langsung tak ada. Dia cuma pandai mengkondem kan, meremehkan apa segala tindakan yang kerajaan buat. Dari itu lahirnya pemimpin macam tu kan. Kemudian diikuti oleh penyokong-penyokong dia yang kalau saya tengok di bawah ni pun ada komen-komen yang negatif ya mengenai PMX dan juga kerajaan kita sekarang ini. Sedar-sedarlah, sudah-sudahlah tu kan. Fikirlah secara waras, jangan terikut emosi dan juga termakan apa saja dakwah pemimpin-pemimpin kamu yang belum tentu betul. Okey, dia kan kejap hari sebelum kita PAS ini ataupun pemimpin lebay ni, walau-walaun dan juga Macai Bersatu ni kan, aku nampak diorang ni, cara diorang buat fitnah terhadap PMX lah. Lebih tepat lagi, kita straightforward lah je lah. Bila Viva Palestine, thank you Ahmad Sofian, tak bagi takbir dalam himpunan Palestin, PAS fitnah Madani halang takbir. Padahal itu keputusan Viva Palestine itu sendiri. Dan PAS tak kata PMX halang. Dia tak kata PMX halang takbir, tapi walaupun yang bina persepsi PMX ni dan Madani ni halang takbir tu. Dan PMX di himpunan Palestin Bukit Jalil bergegar stadium, tapi fitnah masih disebar lagi. Itu teknik mereka daripada dululah. Kekeliruan persepsi ni dibuat semata-mata untuk merasuk atau meracuni fikiran orang lain. Begitu juga kes petition 2 peguam yang cabar enactment Syariah Kelantan tu. Ceramah-ceramah pemimpin mereka ni tak cakap terang-terang bahawa PH di belakang petition itu, tetapi ceramah mereka bina persepsi PH lah yang di belakang mereka. Nampak tak? Jadi lalu disebarkanlah oleh walak-walaun, thank you Umay, dan ulama mereka ini, biarkan walak-walaun ni sebar menjala kan, dan ianya menguntungkan penyakau nasional tu sendiri. Dan dulunya pada 80-an kita nampaklah ada mengkapir sembahyang 2 imam, sembelihan ini tak halal dimakan oleh itu kan, dah bercerai-berai, boykot kenduri, tak makan sembelihan, putus saudara dan macam-macam lagi. Sekarang ini pun ada berlaku balik seperti itulah. Menjauhi
memutuskan silaturahim antara saudara mara sebab saudara dia tak sokong PAS, sebab saudara dia sokong PMX. Yes. Sebab itulah dalam fikiran mereka ini, mereka yang paling suci. Mereka holier than thou. Kan? Sepatutnya Haji Hadi ni sendiri, Hadi Awang ni, betulkan pemikiran ini. Tak boleh dah nak berfikiran macam 80-an. Ada dia betulkan berkenaan dengan jangan fitnah kazaf. Fitnah kazaf ini berat tanggungannya di dunia dan di akhirat. Tak ada dia nak tegur. Tak ada dia nak tegur walau-walau dia ni berkenaan dengan apa bahana fitnah kazaf ni, tak ada. Dia biarkan kehanyutan itu seolah-olah tak ada apa. Sepatutnya bagi saya lah, seorang yang bergelar ulama, tegurlah jika kamu punya penyokong telah membuat sesuatu yang kita ni sebagai seorang ulama ni bukankah kita nak membentukkan kepribadi mulia kepada umat itu sendiri. Tapi kalau kamu membiarkan, biarkan ianya disebar-sebar, biarnya secara terang-terangan dibuat dan sebagainya, itu tak betul. Apa yang kamu cuba buat sedangkan kamu telah menulis sebuah buku untuk mengatakan orang itu difitnah dan berlaku jenayah kazaf kepada orang yang menuduh itu. Thank you, Zia. Jadi malang sekali lah dibiarkan pengikut-pengikutnya di dalam kesesatan. Kenapa saya kata kesesatan? Bukan masalah kita yang betul. Masalahnya kenapa tak ditegur? Persoalannya di sini kenapa tak ditegur? Tegurlah. Bukankah ulama ini mengajar orang untuk membuat kebaikan, membuat jauh daripada kesesatan dan sebagainya? Tak tegur. Masya Allah, kan? Nak berpolitik tak boleh. Betul. Kalau berpolitik dengan baik. Okey, Tok Adi kita bagi Ari kejap. Nanti dia tidur. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Merdeka Palestin. Ya. Salam. Okey, kita berbalik pada tentang pengaman tu. Kita tak tahu berapa orang lagi. Yang 600 itu malbat punya ada kat Aku dah bulan. lukis pipi aku ni. Jadi aku tak boleh lah nak tutup kamera. Alah. Yang tentera pengaman tu bukan yang 600 orang tu. 600 orang tu di Lubnan malbat punya. Dia tak sama, lain. Okey, itu statement perlu perbetulkan lah. Okey, kita seperti kita tahu. Aku duk rasa kemungkinan besar lah Palestin akan dapat genjatan senjata lah. Sebab daripada darat, daripada kalah. Dan banyak negara bagi tekanan, insyaAllah. Kita doa baik-baik saudara kita kat sana. Dan insyaAllah Palestin akan selamat. Kita teruskan berdoa. Itu je lah. Tentang KPM aku sangat tertarik. Kenapa perlu dipolitikkan? Benda itu baik. Betul. Apa yang kata tindakan tata tertib jika melebihi batas. Betul. Seperti TMJ cakap di Keluar Sekejap. Dia mengatakan apa motifnya. Maaf di sini. Apa motifnya yang tunjuk cosplay apa semua tu? Tak ada motifnya langsung. Tak ada bawa makna apa langsung. TMJ sendiri dah bercakap. Bukan hanya menteri, hanya orang lain cakap. Tak salah. DAP tegur kata jangan